Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat tengah hari. Apa cerita hari ni kita? So STS21. Hari ni kita buat video sekali lagi 9 hari bulan 3. Baik, untuk pengetahuan semua, kerajaan dah umumkan pada 4 Mac yang lalu untuk pertukaran harga minyak di pasaran telah ditetapkan pada setiap hari Rabu, setiap minggu lah. So dia dah berbalik semula seperti satu zaman dululah, zaman pemerintahan Perdana Menteri yang sebelum ni. Baik, kalau kita tengok harga pasaran minyak mentah dunia pada ketika ini tidak nampak akan berlaku penurunan. So bagi anda semua, jangan risau, harga tak mungkin naik, turun belum pasti. Okay, so hari ni kita fokus pada satu isu yang mana STS cuba untuk menarik perhatian, terutamanya pada pemerintah negara lah, pihak-pihak pimpinan tertinggi, jemaah menteri, perhatian Perdana Menteri. So sebelum tu kita minta tolong supaya anda dapat viralkan video kita supaya dapat perhatian daripada jemaah menteri atas tujuan asal kita buat video ni. So kalau hari ni kita nak buat temu janji untuk jumpa dengan pihak-pihak tertentu ni agak sukar sebab kita ni tak ada peluang untuk beramah mesra dengan mereka. Okay, so jangan lupa like and subscribe kita punya channel. Bantu kita supaya selepas pada ni kita boleh buat banyak lagi video-video, terutamanya tentang permasalahan tertentu, isu-isu semasa. Baik, isu yang cuba kita nak bawakan hari ni adalah isu satu bidang kerjaya yang boleh dianggap dipandang sepi ataupun kurang perhatian daripada pihak pemerintah. Okey, daripada segi keselamatan mereka, pendapatan mereka, kemudahan mereka, benda ni kita nampak daripada dulu sampailah sekarang tidak diberikan perhatian khusus. Walhal kerjaya mereka ni sangat-sangat penting. Okay, apakah kerjaya tu? Alright, cuba teka, apa kerjaya tu? Siapa dapat teka? Bijak. Right, bidang kerjaya ni kita panggil dia sebagai pilot darat. Okay, abang-abang pemandu lori kita. Okay, di zaman era moden ni kita pun dah ada, bukan setakat abang-abang, kita ada akak lori sekarang. Okay, so boleh tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat media platform media sosial, banyak. Okay, akak-akak lori kita yang tengah viral sekarang ni. Baik, ini satu bidang kerjaya yang sangat-sangat penting. Ini adalah frontliner kepada negara, penggerak ekonomi negara. Okay, kita boleh imagine kalau kita tanpa mereka, rumah tak boleh siap, batu-bata simen tak boleh sampai, pasir tak boleh sampai, right? Barang-barang keperluan harian semua diangkat ataupun diangkut menggunakan transport logistik ni. Okey, apa yang cuba kita isukan kat sini? Yang pertama sekali, bidang kerjaya ni, mereka ni tak ada gaji basic yang khusus. Okey, tergantung kepada pihak syarikat nak bayar gaji basic mereka berapa. So kalau kita tengok bidang kerjaya ni, untuk dapat loan daripada pihak bank untuk pembelian rumah, kereta dan sebagainya sangat susah sebab mereka tiada pendapatan tetap. Gaji mereka dikira melalui ataupun berdasarkan komisen. Komisen ni macam-macam lah. Ada yang per trip, ada yang per tan, ada yang per liter, bergantung kepada industri mereka. Okay, kalau industri minyak lah per liter. Kalau industri pasir, batu dan sebagainya, barang-barang pembinaan tu dikira tan, kayu balak semua dikira tan. Baik, itu isu pokok dia. Yang pertama sekali, gaji mereka ni tak ada paras,
tak ada penetapan daripada pihak berwajib. Jadi tergantung kepada majikan. Majikan suka hati dia lah. Nak bayar 800 boleh, nak bayar 900 boleh, nak bayar 600 boleh. Basic gaji. Okey, kenapa mereka tak tetapkan mengikut pendapatan ataupun garis panduan yang ditetapkan Jabatan Buruh? 1,200 gaji minima. Yang ini persoalan dia. Okey. Dan hari ni kalau kita bandingkan RM1,200 tu sebagai gaji pokok mereka, adakah ianya berbaloi dengan kerjaya mereka, dengan tenaga mereka? Okay? Mereka ni bekerja tak menentu masa. Okay? Kerja mereka tak tentu masa. Tak seperti kita yang bekerja di sektor-sektor pejabat. Okay? Yang kita bekerja di sektor yang ada waktu khusus untuk kita bekerja. Contoh, waktu pejabat 8.30, 5.30, dah balik, dah boleh huri-huri. Mereka tak tentu. Kadang keluar pagi, balik malam. Keluar malam, tak balik-balik. Tu masalah tu. Right? Ada yang kerja seminggu sekali balik. Okay? Yang itu kita panggil berumah tangga dalam lori. Alright. So tak dapat tengok anak isteri seminggu, berminggu-minggu tak dapat tengok. Okay? Itu bidang kerjaya mereka. Dan gaji yang mereka dapat tu tidak setimpal pun dengan tenaga mereka. Selain daripada tu, mereka juga tidak ada perlindungan insurans, melainkan inisiatif mereka sendiri. Okay? Kebanyakannya, ada setengah-setengah syarikat yang sediakan insurans berkelompok, tetapi kebanyakannya tiada. Okay? Baik, hari ni kita minta perhatian daripada pihak-pihak berkenaan supaya kaji semula, okay, gaji basic pemandu lori. Okay? Macam saya boleh bagi cadangan. Cadangan saya contohnya, mereka ni waktu kerja tak menentu. Gaji pokok tu biarlah berpadan dengan tenaga mereka. Okay? Contoh, mereka bekerja pergi pagi, ambil barang dekat satu warehouse. Sampai-sampai dekat warehouse tu, bukannya terus boleh dapat ambil barang. Kena tunggu berjam-jam lamanya. Okay? Kadang sampai pukul 8 pagi sampai 4 petang, barang tak loading lagi. Dah dapat loading barang, nak hantar ke pelanggan, dah malam. Kena tunggu sampai besok pagi. Besok pagi sampai kilang dah buka pun belum tentu boleh turun barang lagi. Kena beratur lagi. So waktu kerja mereka tu sangat panjang. Cadangan saya khususkan gaji. Contoh, gaji asas mereka, gaji basic mereka, gaji pokok tu letaklah RM3,000, RM3,500. Kita pun tahu RM3,000, RM3,500 ni menteri sendiri cakap ini miskin bandar. Right? Miskin bandar tu gaji miskin bandar yang kita minta. Okay? Selebihnya komisen tu biarlah dikira melalui sewa yang mereka dapat. Contoh, satu-satu syarikat ni dia ada rate sewa dia. Rate sewa dia setelah ditolak dengan kos minyak, kos tol dan sebagainya, katalah revenue mereka sebulan tu RM30,000. Bolehlah nilaikan 10% daripada sewa ke, 8% ke. At least komisen campur dengan gaji pokok tu dapatlah RM5,000 ke atas. Barulah mereka selesa. Tak dinafikan ada yang boleh dapat gaji RM7,000-8,000. Tetapi boleh tanyalah, boleh tanya, ataupun rakan-rakan kita pilot darat ni boleh kongsikan. Okay? Boleh komen dekat ruangan komen kita. Ceritakan pengalaman anda, berapa gaji pendapatan anda. Dan sekiranya gaji anda tu mencecah RM10,000, RM8,000, RM9,000, bagaimana waktu kerja anda, bagaimana pengurusan masa anda. Okay? Yang setahu saya, gaji yang dapat banyak macam tu memang tak balik rumah. Okay? Itu pun consider berbaloi ke dapat RM8,000, RM9,000, tapi kadang-kadang sampai 2 minggu tak balik. Berumah tangga dalam lori. Right? So tolong viralkan video kita, right, supaya dapat perhatian daripada pihak-pihak berkenaan untuk nilaikan semula gaji
asas ataupun gaji pokok pemandu-pemandu lori ni, supaya mereka ni tidak dipandang sepi, supaya mereka ni juga dapat hak yang sama adil. Kita tahu pemandu lori ni bila buat permohonan pinjaman sangat-sangat susah, sebab gaji mereka ni, gaji asas mereka, gaji pokok mereka tu sangat rendah. Ada yang RM800, ada yang RM1,000. So based on commission. Commission ni tak menentu. Kalau ada trip, adalah commission. Tak ada trip, tak adalah commission. So waktu-waktu kegawatan ekonomi sekarang ni, memang rata-rata pendapatan mereka pun terjejas. Banyak company-company yang tak ada order, okay? Lori tak jalan. So pendapatan mereka sangat-sangat terjejas. Mujurlah hari ni kita ada Asinar lah sikit harapan mereka tu kan. So Asinar tu pun bertahan untuk beberapa bulan saja. Selepas pada ni, mereka pun ada keperluan mereka yang perlu komitmen mereka untuk mereka jelaskan setiap bulan. So fikir-fikirkan, tolong kita viral, like and subscribe kita punya channel. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang di STS 21. Assalamualaikum, salam sejahtera.